Amerika dan Zionis letupkan World Trade Center dan bunuh rakyat sendiri. Daulat TC-7 runtuh tanpa dilanggar. Pentagon berlubang tanpa bangkai pesawat. Serangan pengganas atau rancangan rahsia untuk kuasai dunia. 9/11, kisah yang kita tahu mungkin hanya ilusi. Kepada yang baru menonton siri ini adalah part 6 dalam siri Top 15 teori konspirasi yang jadi kenyataan oleh Mixma Production. Okey, kita sambung guys. Amerika digegarkan 11 September 2001. 2 pesawat komersial merempuh menara kembar World Trade Center. Langit New York dipenuhi asap tebal. Orang ramai lari bertempiaran. Media di seluruh dunia tidak berhenti menyiarkan. Tapi ada sesuatu yang tak kena. Menara kembar runtuh. Bukan sekadar jatuh tapi lurus, serentak. Seperti letupan terkawal. 84 minit. Itu tempoh masa antara pesawat pertama merempuh menara utara dan pesawat kedua merempuh menara selatan. Tapi dalam masa sesingkat itu, kedua-duanya runtuh dalam keadaan sempurna. Ramai percaya ini bukan sekadar serangan pengganas. Ini operasi dari dalam. Kenapa? Bagaimana bangunan setinggi itu boleh runtuh begitu sempurna? Jurutera dan pakar bangunan mula bersuara. Mereka kata pesawat langgar, bangunan terbakar. Tapi nak runtuh lurus ke bawah macam tu, macam dah dirancang. WT-7, bangunan ketiga yang runtuh. Tinggi 47 tingkat runtuh dalam masa 65 saat. Tak dilanggar pesawat, tapi jatuh tegak. Sama seperti menara kembar, detik demi detik. Seperti ada tangan gaib menariknya ke bawah. Siapa yang tahu sebelum ia berlaku? BBC lapor Daulat TC-7 runtuh 20 minit sebelum ia betul-betul runtuh. Kebetulan atau skrip yang sudah ditulis? Pentagon pula. Lubang impak terlalu kecil untuk sebuah pesawat komersial. Lebar lubang 5 meter saiz sayap Boeing 737, 38 meter bangkai pesawat. Tak pernah ditemui. Kamera keselamatan hanya tunjuk letupan. Pesawat hilang tanpa jejak. Ramai tanya, di mana sebenarnya pesawat itu? $2.3 triliun hilang 2 minggu sebelum 9/11. Donald Rumsfeld umumkan $2.3 triliun hilang dari rekod ketenteraan. Tiada siapa tahu ke mana. Dan bangunan yang menyimpan bukti musnah di Pentagon. Kebetulan atau pelupusan bukti terbesar dalam sejarah. Patriot Act diluluskan sejurus selepas serangan. Hak peribadi rakyat Amerika dirampas. Kerajaan lebih berkuasa mengintip, menahan dan mengawal. Mereka kata Muslim itu pengganas, tapi lihat fakta. Bukan orang Islam yang membunuh 9 juta Red Indian di Amerika. Bukan orang Islam yang memulakan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang mengorbankan 30 juta nyawa. Bukan orang Islam yang menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Lebih 270,000 orang mati sekelip mata. Bukan orang Islam yang menghancurkan Vietnam dan Korea. Lebih 5 juta orang awam terbunuh. Bukan orang Islam yang membunuh rakyat Palestin di Gaza setiap hari. Jadi, siapa sebenarnya pengganas sebenar? Siapa yang mengaut keuntungan dari darah dan peperangan? Islamofobia bermula atas arahan siapa? Selepas propaganda mula disebarkan, filem, media, berita, semuanya mengaitkan Islam
Dengan keganasan mereka membina ketakutan di seluruh dunia. Setiap Muslim dilihat sebagai ancaman. Setiap janggut, setiap hijab menjadi simbol terorisme. Kenapa? Siapa yang untung bila umat Islam ditindas? Siapa yang mencipta naratif ini? Islamofobia ini bukan muncul tiba-tiba. Ia didalangi, dikawal, dirancang atas arahan siapa? Siapa yang paling untung? Industri senjata, minyak, kontraktor ketenteraan, saham melambung. Syarikat seperti Halliburton dan Lockheed Martin mencatat keuntungan berbilion dolar. Kontrak berjuta dolar ditandatangani dan perang pun bermula. Afghanistan, kemudian Iraq. Adakah 9/11 hanya satu serangan pengganas? Atau ia adalah pintu kepada sesuatu yang lebih besar? Skrip yang sudah dirancang untuk mencipta musuh bersama? Atau ia adalah permulaan kepada dunia yang baru di mana ketakutan menjadi senjata dan kebenaran terkubur dalam runtuhan? Tunggu Part 7. Kita akan bongkar satu lagi konspirasi di mana satu industri raksasa tahu produk mereka merosakkan hidup, tapi mereka tetap jual dan kita tetap beli. Big Pharmacy, ubat atau perangkap.